menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya kami menampilkan diri pada Allah selamanya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisih padanya. Kali Surah apa ni? Zumar. Okay, sambung. Sejak kita kitab kematian ada 5. Betul. Bahagian wasiat adalah sepertiga daripada harta. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqulu ya ibni adam isnatani lam takun laka wahidatun minhuma ja'altu laka nasiban min malika hina akhadtu bi kadhi liutahhiraka bihi wa uzakkiyaka wa salatu ibadi alayka ba'dal idai ajali. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, 2 perkara yang salah satunya adalah bukan untukmu. Aku jadikan bahagian untukmu daripada hartamu ketika aku memutuskan nafasmu supaya aku menyucikan dan membersihkanmu dengannya, dan solat para hamba-Ku ke atasmu selepas kematian. Pengajaran. Antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pensyariatan solat jenazah dan wasiat daripada sepertiga harta. Yang kedua, harta yang diwasiatkan dapat menjadi salah satu sebab kepada pengampunan dosa Allah. Harta yang diwasiatkan dapat menjadi salah satu sebab kepada pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, galakan menunaikan solat jenazah yang merupakan salah satu adab sesama Muslim. Okey. Nasib. Kebenar. Rakam lagi. Rakam video. Ada ni kan? Ini surah apa? Al-A'la. Surah apa? Surah apa kan? Surah apa? Pendek saya datang. Surah ini adalah surah Makiyah yang mengandungi 8 ayat. Nama surah ini dinamakan bersempena dengan nama pembukaannya apabila Allah SWT bersumpah dengan Ad-Duha. Ad-Duha ialah waktu permulaan siang hari ketika matahari mulai meninggi. Allah bersumpah dengan Ad-Duha untuk mengingatkan pentingnya waktu ini di mana segala-galanya diterangkan oleh cahaya. Surah ini diturunkan untuk menceritakan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, yakni surah Al-Lail, diturunkan untuk memaparkan sifat orang yang bakhil. Oleh itu dimulakan dengan Al-Lail, iaitu gelap dan kegelapan. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Surah ini mempunyai kaitan dengan surah sebelumnya dari 2 sudut, iaitu surah Al-Lail disudahi dengan janji positif dan baik daripada Allah untuk memuliakan orang-orang yang bertakwa di akhirat. Di dalam surah ini pula Allah memperkuatkan lagi janji tersebut khususnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu sehingga kamu redha. 2 ayat 5. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surah sebelumnya, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu. Surah Al-Lail. Kemudian Allah menjelaskan lagi tambahan nikmatnya kepada penghulu seluruh orang-orang yang bertakwa, iaitu Rasulullah SAW dalam surah 2. Kandungan surah. Surah 2 ini mengandungi kisah peribadi Nabi Muhammad SAW. Ia mempunyai 4 objektif, iaitu ia dimulakan dengan sumpah Allah bahawa dia tidak lupa dan tidak memarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah tidak menjauhkan diri daripada baginda dan tidak meninggalkannya. Sebaliknya, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tinggi di Allah. Baginda kekal mendapat pembelaan rabbaniyah daripadanya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi berita gembira oleh Allah dengan pemberiannya amat banyak di akhirat. Di antaranya yang paling besar ialah kudrat memberi syafaat. Ad-Duha ayat 5. Surah ini menyinaraikan iman-iman yang telah dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad semenjak kecil. Surah 2 ayat 6.
Surah ini diakhiri dengan 3 pesanan utama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu supaya berlembut dan menyayangi anak yatim, menjalinkan hubungan dengan orang yang miskin dan mensyukuri nikmat-nikmat yang besar yang dikurniakan kepadanya, iaitu nikmat diangkat menjadi nabi dan lain-lain. Melalui firman Allah, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku kejam, dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu mengherdik mereka, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Kelebihan surah. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahawa beliau berpendapat sunat takbir dengan menyebut Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau La ilaha illallah Allahu Akbar. Setelah membaca surah Ad-Duha dan penghujung surah-surah selepas surah Al-Duha, Al-Qur'an menyebutkan mengenai surah ini, katanya apabila wahyu tertangguh lama tidak datang kepada Rasulullah, kemudian muncul malaikat membawa surah Al-Duha dengan lengkap kepada Rasulullah, maka baginda pun bertakbir kerana riang dan gembira. Ibn Katsir mengulas bahawa sanad hadis yang meriwayatkan perkara ini tidak disebutkan apakah sahih atau dhaif. Sama. Sambung ya? Sambung lagi 5 minit. Apa ni? Panjang lah. Panjangnya. Okey, kelebihan surah. Diriwayatkan dari nikmat kurniaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Ad-Duha. Wadduha Wal-layli idha saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal-akhiratu khairul laka minal ula Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda Alam yajidka yatiman fa'awa Wawajadaka dhalan fahada Wawajadaka ailan fa'agna Fa'ammal yatima fala tabhar Wa amma as-sa'ila fala tanhar Wa amma binikmati rabbika fahaddith. Habis. Ada. Tadi. Ayat pertama, demi waktu matahari sebenggalahan naik, dan demi malam apabila menjadi sunyi, Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dari kehidupan dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu dan kamu akan redha. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kehilangan arah lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang serba kekurangan lalu dia memberikan nikmat yang mencukupi. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku kejam oleh yang demikian, dan terhadap orang-orang yang meminta, maka janganlah kamu mengherdik mereka. Manakala terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu selalu menyebutnya dengan bersyukur. Sebab turun ayat 1 dan seterusnya, Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya meriwayatkan dari Jundub bahawa Nabi mengalami demam dan tidak dapat sembahyang malam 1 atau 2 malam. Kemudian datang seorang perempuan mengejek baginda dan berkata, nampaknya syaitan yang selalu datang mengganggu kamu itu mungkin sudah pergi meninggalkan kamu. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sa'id bin Mansur dan Al-Faryabi meriwayatkan dari Jundub bahawa ia berkata, ada suatu ketika Jibril lewat membawa wahyu kepada Rasulullah. Orang-orang kafir menuduh dan berkata Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Kemudian turunlah surah ini. Al-Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Al-Arqam, katanya pada suatu masa agak lama Rasulullah tidak dikunjungi oleh Jibril. Ummu Jamil isteri Abu Lahab pun mengejek sinis dan berkata, nampaknya kawan kamu itu telah meninggalkan dan memboikot kamu. Lalu Allah menurunkan surah Wadduha. Ibni Jirir meriwayatkan dari Abdullah bin Shaddad, katanya bahawa Sayyidatina Khadijah pernah berkata kepada Nabi, pada pandangan aku, Tuhanmu mungkin telah meninggalkan kamu. Kemudian turunlah surah ini. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar, hadis ini bertaraf mursal, manakala perawinya adalah Thiqah. Nampaknya baik
Ummul Jamil maupun Khadijah masing-masing telah mengungkapkan perkara yang sama. Cuma Ummul Jamil mengatakan dengan nada sinis, manakala Khadijah dengan nada bimbang dan simpati. Kesimpulannya, Jibril agak lewat datang membawa wahyu kepada Nabi, lalu orang-orang musyrikin mengejek baginda dan mendakwa bahawa Nabi telah ditinggalkan oleh Allah. Di surah itu ayat tersebut diturunkan. Ayat sebab turun ayat 4. Firman Allah bermaksud, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu Ad-Duha, ayat 4. Al-Tabrani meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Awsat daripada Ibnu Abbas, katanya sabda Rasulullah SAW, aku diperlihatkan negara yang akan dibuka oleh umatku selepas daripada ini, dan ia amat mengembirakan hatiku. Maka Allah menurunkan ayat bermaksud, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dari kehidupan dunia. Surah Ad-Duha ayat 4. Hadis ini sanadnya hasan sebab turun ayat 5. Al-Hakim, Al-Baihaqi, Tabrani dan lain-lain meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya diperlihatkan kepada Rasulullah SAW daerah yang dibuka oleh umat Islam, kampung demi kampung, maka ia mengembirakan Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menurunkan ayat bermaksud, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu, lalu kamu akan redha. Ad-Duha ayat 5. Tafsir dan ulasan. Firman Allah bermaksud, demi waktu matahari sepenggalahan naik dan demi malam apabila menjadi sunyi, Tuhanmu tidak sekali-kali yang meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Surah Ad-Duha ayat 1 hingga 2. Allah bersumpah dengan Ad-Duha, iaitu waktu matahari mulai meninggi di awal pagi. Yang dimaksudkan di sini ialah waktu siang sebagai gandingan dengan malam. Allah bersumpah dengan waktu malam apabila ia mulai tenang dan menyergap cahaya siang dengan kegelapannya. Allah bersumpah dengan kedua-duanya bahawa dia tidak memutuskan kehubungan denganmu Muhammad dan tidak meninggalkan kamu. Allah tidak menghentikan wahyu darimu dan tidak membenci kamu seperti mana sangkaan sebagian orang atau apa yang kamu rasakan di dalam hatimu itu. Kejadian ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Sekiranya Al-Quran dari Nabi Muhammad, nescaya ia tidak akan terputus ataupun tertangguh. Kemudian Allah memberikan berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahawa masa depannya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Firman Allah bermaksud, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dari kehidupan dunia. Ad-Duha ayat 4. Maksudnya, hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia ini sekiranya ditakdirkan wahyu itu benar-benar terputus dari kamu dan kamu wafat. Demikian juga masa hadapanmu lebih baik dari masa silammu. Hari demi hari kamu akan bertambah mulia dan tinggi kedudukanmu. Oleh itu janganlah kamu menyangka bahawa Allah meninggalkan dan membencimu. Bahkan setiap hari darjat dan kedudukan kamu Allah angkat setinggi-tingginya. Sesungguhnya kemuliaan dunia ini amat kecil berbanding dengan kemuliaanmu, wahai Muhammad. Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah SAW berbaring di atas keping tikar dan kesan tikar tersebut berbekas pada rusuknya apabila baginda bangun. Aku menggosok-gosok bahagian yang berbekas di rusuknya itu sambil berkata kepadanya, "Hai Rasulullah, maukah kalau kami alaskan tikar itu dengan sesuatu yang lebih selesa?" Jawab Rasulullah, "Apalah artinya dunia ini kepadaku? Aku dan dunia hanyalah seumpama pengembara yang menumpang berteduh di bawah sepohon pokok. Kemudian aku pergi meninggalkan pokok itu." Allah memberi berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW dengan pemberian yang amat banyak. Firman Allah bermaksud, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu, lalu kamu akan redha. Ayat 5 Ad-Duha. Maksudnya, Tuhanmu akan mengurniakan kepadamu dengan pemberian nikmat yang besar di dunia dan di akhirat. Nikmat yang akan dikurniakan di dunia ialah perkembangan dan penerimaan agama Islam. Nikmat di akhirat pula ialah ganjaran pahala, telaga Kausar dan memberi syafaat untuk umatmu. Kamu akan redha dengan semua ini. Semua ini adalah dalil yang menjadi hakikat ketinggian dan kemuliaan baginda di dunia dan di akhirat. Agama Muhammad SAW adalah unggul mengatasi semua agama lain. Di hari akhirat nanti kedudukan Nabi Muhammad mengatasi para nabi dan manusia dengan kudrat memberi syafaat yang besar di padang mahsyar. Ayat ini datang dalam bentuk penegasan untuk menggambarkan bahawa perkara-perkara yang disebutkan itu adalah pasti. Kalaupun berlaku kelewatan, maka ia adalah disebabkan maslahah yang Allah SWT lebih mengetahui. Kemudian Allah menyebut nikmat yang telah dikurniakan kepada Rasulullah SAW sebelum baginda diangkat menjadi Rasul. Seolah-olah Allah mengatakan kepadanya, kami tidak meninggalkan dan membencimu sebelum kami pilih dan angkat menjadi Rasul lagi.
Jadi adakah kamu menyangka kami akan meninggalkan kamu setelah kami angkat dirimu menjadi rasul? Firman Allah selanjutnya bermaksud, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang hilang arah, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang serba kekurangan, lalu dia memberikan nikmat yang mencukupi. Ad-Duha ayat 6 hingga 8. Maksudnya, tidakkah Tuhan mendapati dirimu sebelum ini yatim, tanpa ibu bapa, lalu diberikan kepadamu tempat perlindungan, iaitu di rumah datukmu Abdul Muttalib dan rumah bapa saudaramu Abu Talib. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah kehilangan bapanya semasa baginda masih di dalam kandungan ibunya atau selepas baginda dilahirkan. Ketika berumur 6 tahun, bunda baginda pula wafat. Baginda dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib sehingga umurnya 8 tahun. Selepas Abu Muttalib meninggal, baginda berpindah pula di bawah jagaan Abu Talib. Baginda terus di bawah jagaan dan pengawasan Abu Talib sehingga baginda diangkat menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Tuhanmu mengetahui bahawa kamu, wahai Muhammad, tidak mengetahui hukum syariat dan cari akidah yang benar. Maka dia tunjukkan kepadamu di hidayahnya. Firman Allah bermaksud, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami bimbing dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Asy-Syu'ara ayat 52. Sampai surut ada sambung. Jadi apa ulasan ni daripada pengajaran daripada surah tadi? Maksudnya Allah tak tinggalkan hamba dia. Walaupun macam Nabi tadi kan, Allah, malaikat Jibril sedikit lewat untuk bagi sampai ke wahyu. Sebenarnya Allah yang Allah yang arahkan dah. Tapi orang kafir cakap Allah dah bukan Nabi, dan tak pun Allah saja lah nak bagi lewat sikit. Lepas tu Allah kata Allah tak akan tinggalkan Nabi lah, Allah tak akan tinggalkan hamba dia. So Allah kata kat dunia ni sementara je, macam waktu Nabi yang baring kat tikar tadi kan. Macam kita, dia kata macam kita duduk dekat pohon tamar. Lepas tu kita duduk sekejap, lepas tu kita beredar. Pengembara. Pengembara. Situ lah. Macam takkan kita duduk dekat bawah pokok, kita nak buat ada tilam semua, ada katil, hias, bunga semua, takkan kan. Betul. Kita baring je lah, sekejap je, takkan nak buat lama-lama pun. Itulah, kehidupan kat dunia ni hanya sementara je sebenarnya. Yang kekal abadi ke akhirat. Perjalanan kita lepas mati, kita ada banyak perjalanan. Kita dalam alam roh, kita dalam alam rahim. Lepas tu kita ke alam dunia. Lepas alam dunia kita alam kubur. Lepas tu ke alam mahsyar. Lepas tu ke alam akhirat yang kekal abadi. Perjalanan kita panjang lagi. So kita banyak persinggahan. Jadi kehidupan kat dunia ni sebab kita punya ladang tanaman untuk kita semaikan benih, dan hasilnya kita akan bawa ke akhirat. Nanti pembalasan yang paling terbaik adalah dekat akhirat. Yang baik buruk semuanya dekat akhirat nanti, syurga atau neraka. So tadi pun pengajaran tu bagi ayah pun ada juga, Allah kata kehidupan akhirat adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Ada Nabi kata kalau Allah rasa kepak nyamuk tu sama nilai dengan dunia dan seisinya, sudah tentu Allah tak bagi rezeki langsung dekat orang kafir. Jadi maknanya nilai dunia ni adalah sangat kecil sangatlah. Kepak nyamuk pun bawah lagi, macam itulah maknanya. So kalau sama dengan taraf nilai kepak nyamuk, Allah tak nak bagi rezeki ke orang kafir.
So kita orang Islam kena ingat diri kita sendiri kan, sentiasa kan, bahawa jangan terlalu terpesona dengan kehidupan dunia sampai kita lupa akhirat. Sebab akhirat adalah kampung halaman kita sebenarnya. Kita nak balik ke kampung kita, iaitu syurga. Kita nak balik ke sana. Jangan salah pergi, kita pergi ke neraka jauh sekali. Na'udzubillah. Kita balik ke halaman kita ialah di syurga. Kita kena satu keluarga, semua keluarga semua umat Islam kena kembali ke syurga. Ya, Arif ada apa ulasan? Biasanya bagi kat sampaikan, serahkan pada adik kita Asyik aku ni. Tak ada. Cik, terima kasih. Tak ada. Adik kita ni sebenarnya dia seorang yang sangat peka dalam mengenal hadis ni. So kita akan dengarkan pada ulasan dia. Duduk dah. Apa yang Boleh dia tutup faham. majlis, kita tutup pun. Tutup majlis. Apalah. Semua orang dah ada dengar timbul. Cepatlah. Maaf ni dia agak malu. Tak ada belasan. Tepat tutup. Tak tutup. Apa yang faham? Apa yang faham? Tukang majlis kita dengan tasbih kifarah dan salatul ans. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Saya sekat.